1, 2, 3. 1, 2, 3. Cik Nazri nak baca? Belum lagi? Sekat-sekat belakang kita ni. Sama ya, tak ada hak pandai kita ni. Ana pun tak pandai ana. Bismillah. Kalau yang tak pandai tu kita belajar sikit-sikit tu, lama-lama okey lah. Sekat-sekat 2 pahala Nabi beritahu. Nabi kata siapa baca Quran sekat-sekat 2 pahala. Kalau baca lancar 1 pahala ya. Ada kelebihan dia, 2 pahala. Sekali baca 2 pahala. Orang biasa baca sekali pahala. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita dapat kembali meneruskan siri tadarus dan tadabbur kita. Insya-Allah pagi ini kita baca dari ayat yang ke-9 surah Hud. Dari surah Hud ayat yang ke-9. Baik, kita mulakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalau nak Quran ni ada Quran. Quran ada. Saya itulah ambil Quran. Bagi ke baca. Maka surat 223. 223. Buka saya 223. 222, sorry. 223. 222. Baik, sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Walain adzaqnal insana minna rahmatan thumma naza'naha ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة أولئك لهم مغفرة وأجر كبير.
فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, selawat serta salam atas nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Sambungan kita hari ini cerita surah Hud. Sebelum itu saya nak respon semalam tentang satu pertanyaan. Ada saudara kita di Facebook semalam, dia tanya, bukankah dalam hadis ada sebut makhluk pertama yang Allah ciptakan adalah Al-Qalam? Okay. Jadi semalam kita sebut Allah cipta yang pertama ni Arash. Okay. Bila saya saya tengok perbahasan yang ada dalam bab tu, memang ada khilaf di kalangan para ulama berdasarkan dalil-dalil yang ada. Semuanya sepakat bahawa dulunya Allah Subhanahu wa taala saja yang ada, tak ada makhluk. Dulu tu bila? Wallahu taala alam. Allah dia tak ada awal dan tak ada akhir. Dia tidak ada pengawalan. Sekalian makhluk ada, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum Allah menciptakan segala sesuatu ni, Allah Subhanahu wa taala sahaja yang wujud. Kemudian ada hadis sebut benda pertama yang Allah Taala ciptakan Al-Qalam. Kemudian Allah Taala perintahkan qalam menulis setiap yang berlaku sehinggalah ke hari kiamat. Kemudian berdasarkan dalil yang kita baca semalam, Allah Subhanahu wa taala sebut wa kana 'arshuhu 'alal ma'. Pada awalnya Allah Ta'ala sebut, pada awalnya arash Allah Subhanahu Wa Ta'ala berada di atas air. Jadi ulama khilaf, mana dulu jadi? Al-Qalam dulu ke arash dulu? Ada pandangan kata Al-Qalam dulu berdasarkan hadis yang saya sebutkan tadi. Ada kata arash dulu berdasarkan hadis Allah Subhanahu Wa Ta'ala mencipta Arash sebelum daripada menentukan takdir sekalian makhluk. Jadi pandangan jumhur, Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah dan juga yang baru Syekh Saleh Ibnu Utsaimin mengatakan bahawa dalam masalah ini Arash jadi dulu. Cuma merujuk kepada hadis, perkara pertama yang Allah ciptakan Al-Qalam ialah merujuk kepada makhluk yang berada di bawah. Kerana arash ni berada di atas daripada sekalian makhluk yang lain, dia yang paling tinggi. Jadi untuk makhluk yang
diciptakan di bawah ataupun bahagian langit dan bumi inilah, langit dan bumi ini, al-qalam diciptakan setelah daripada itu. Itu perbahasan ulama lah, wallahu taala alam. Saya hanya menukilkan apa yang perbincangan itu. Baik, kembali kita kepada ayat yang kita baca pada hari ini. Okey. Terima kasih pada yang tanya pada hari semalam. InsyaAllah lah kalau ada pertanyaan, kita cuba untuk jawab, respon besok hari. Sebab saya tak nampak komen dalam telefon saya ni, lepas kita tutup live, barulah saya nampak komen tu. Lagipun kalau nak respon belaka tak ada kita nanti. Baik, ayat yang kita baca hari ini sambungan pada cerita tentang manusia yang sampai kepada mereka dakwah ni. Semalam ayat terakhir kita baca, wala in akharna anhumul azaba ila ummatin ma'dudatin la yaqulunna ma yahbisuh ala yawma ya'tihim laysa masrufan anhum muhaqabihim ma kanu bihi yastahzi'un. Iaitu apabila Allah Ta'ala tangguhkan azab. Sifat manusia ni dia suka berjidal, dia suka berdebat. Banyak dah dosa dan kesalahan kita. Tapi bila Allah tangguhkan azab, dia jadi kata sombong pula dengan Allah. Dia jadi mempersendakan pula, mempermainkan pula ayat-ayat Allah. La yaqulunna ma yahbisu. Dia kata kenapa tak turun? Bila azab tak turun, dia kata, kenapa azab tak turun? Maknanya Nabi ni bohong, dusta. Dia kata macam tu. Ala yauma ya'tihim laisa masrufan anhum. Allah Ta'ala kata, apabila datang kepada mereka hari yang dijanjikan itu, tidaklah, ataupun azab yang dijanjikan, tidaklah mereka dapat menghalang ataupun menangguhkan azab dari menimpa mereka, tidak dapat tolak dari menimpa mereka, dan tentulah mereka akan diliputi oleh azab yang mereka ejekkan itu. Ni kata Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat manusia ni bila ditangguhkan azab, dia buat main-main pula. Dia buat main-main, malah dia mempersendakan. Dia berasa okey zaman sekarang ni macam-macam orang mempersendakan agama ni, dia jadi macam benda yang orang zaman ni dia tak bimbang. Okey? Dia tak bimbang. Malah para ulama sudah tidak ada kedudukan pada mereka. Bukan setakat para ulama, agama tu sendiri pada mereka tak ada apa. Ni sifat-sifat orang yang hati mereka berpaling dari kebenaran. Kalau dia nampak salah silapnya, agama Islam. Bila berlaku silap sikit, habis agama. Agamawan tetap manusia, ada salah dan silap. Tapi agama, dia adalah milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi, ramai manusia hari ini dia tidak mengendahkan agama tu sebagai milik Allah. Dia anggap seolah-olah agama ni milik agamawan. Jadi bila dia tak suka kepada agamawan, dia attack agama. Padahal agama milik Allah. Ada, kita tak kata semua agamawan malaikat, manusia ada salah dan silap. Tapi bila dia tengok agamawan silap, dia seakan-akan membawa agama sekali salah, pada agama milik Allah. Boleh faham? Jadi akhirnya sampai ke tahap mereka kata layak dah untuk dipersendakan agama. Pasal apa? Sebab orang-orang agamawan yang buat tak betul, jadi orang persendakan agama. Kita tak boleh kata lagu tu. Kena separate. Kita kena bela agama walaupun di saat agamawan kita tak betul. Kita lah yang jadi pembela agamanya. Ni tak bila kita tengok, kita duk korek salah silap. Salah silap orang lain tak korek pula. Dia jadi politik lagu tu lah. Zaman politik ni orang cerita pak, dia tak kira dah. Mu agamawan ke tidak ke, dia berkada kancah yang sama, dia bantai berlaku. Sedangkan yang
ada agama ni membawa apa? Membawa nazir, ancaman hari akhirat, membawa khabar gembira dengan syurga di hari akhirat. Jadi itu yang lebih utama. Yang lebih utama. Jangan sampai kita mempersendakan agama. Jangan sampai mempersendakan agama. Lah ni dalam Facebook macam-macam. Budak-budak muda pun, okey, dia anggap tahulah pelik. Zaman lah ni zaman orang tak kisah. Kalau hak tak ada Facebook, tak ada Twitter tu kira bahagialah. Tak sakit kepala. Tapi kita ni muka nak tengok. Kan apa ada? Ada WhatsApp ke apa nak tengok. Baik. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita dan agama kita. Baik. Wala in azaqnal insana minna rahmah. Kemudian Allah Taala cerita pada ayat yang kita baca hari ni, sifat manusia yang seterusnya. Manusia ni ada lagi satu sifat, iaitu bila dulu dia diberi kesenangan, kemudian Allah tarik kesenangan dia. Wala in adzaqnal insana minna rahmah. Sesungguhnya jika kami rasakan manusia sesuatu pemberian rahmat dari kami, mula-mula kami bagi rahmat, thumma naza'naha minhu, kemudian kami tarik balik pemberian itu. Sifat manusia apa jadi? Innahu la ya'usun kafur. Lalu dia menjadi amat berputus asa dan tidak lagi bersyukur. Manusia tu sifat dia gitu. Bila hilang nikmat, habis. Putus asa dari rahmat Allah. Allah dah tak sayang kat aku lah. Allah tak cara kepadamu. Setengah tu kata, kalau Allah tu ada, kenapa nikmat ni hilang? Sehingga akhirnya kufur dengan Tuhan. Dulu dia aman, tiba-tiba datang peperangan. Diuji dengan peperangan. Hilang harta, hilang negara, hilang tempat tinggal, jadi pelarian. Dulu dia Islam, sampai di negara yang kafir, tengok okey. Dia kata kalau Allah tu ada, kenapa negara Islam yang susah? Ada tak orang macam ni? Ada. Hak negara tak hilang, kadang-kadang harta kita duduk sini je, harta benda kita hilang. Rumah kebakaran, berlaku kecurian, berlaku rompakan atau musibah lain seumpama dengannya. La ya'us, dia jadi putus asa dari rahmat Allah. Dan dia jadi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini antara sifat manusia, di mana Allah Subhanahu wa taala sebut apabila ditimpa kesusahan setelah nikmat, berlakulah baginya putus asa dari kebaikan yang akan datang. Okey? Dan kufur kepada nikmat yang sebelum ini. Seolah-olah Allah tak pernah bagi nikmat kat dia. Padahal tengok Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub alaihi salam sakit 7 tahun. Sakit 7 tahun. Bila dikata kepada dia, suami isteri dia sakit di 7 tahun, dia kata bukankah kita dah sihat 70 tahun? Tak. Jangan kufur kepada Allah. Allah uji kita. Lah ni, bukan sebelum ni Allah Ta'ala bagi nikmat banyak dah. Kenapa hari ni kita jadi macam malah nak solat, malah nak ngaji, malah nak buat amal? Sebab apa? Sebab rasa Allah tak tolong kita. Rasa Allah tak bantu kita. Ramai orang rasa macam tu. Padahal dia lupa. Selama ni banyak dah nikmat yang Allah bagi. Yang Allah tarik tu mungkin 1/10 daripada nikmat yang Allah bagi.
Kalau Allah Ta'ala tarik satu, hatta kalau Allah Ta'ala tarik 9/10 sekalipun, jangan putus asa dari rahmat Allah. Kena senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, buat amal, rajin solat, rajin mengaji, rajin bersedekah, rajin buat amal. Pasal apa? Itu sifat yang sebenarnya orang mukmin. Kerana orang mukmin tak putus asa dari rahmat Allah. Dia ada satu harapan yang paling besar. Harapan dia bukan duduk sini. Harapan orang mukmin akhirat. Dia tak putus asa dari rahmat Allah. Allah uji dia, tak apa, Allah sayang kat kita. Lagi diuji, lagi Allah sayang. Lagi diuji, lagi besar pahala. Lagi diuji, lagi tinggi kedudukan di syurga. Lagi dia makin diuji, makin besar dia punya pengharapan kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu orang mukmin. Okey? Tapi manusia umumnya cepat putus asa dari rahmat Allah dan cepat tidak bersyukur dengan nikmat yang telah dia kecapi sebelum ini. Itu satu. Ayat yang seterusnya, wala in adzaqnahu na'ma, dan sekiranya kalau kami berikan kepadanya na'ma. Apa maksud na'ma? Kesenangan. Daripada kalimah nikmat. Kami baginya kesenangan. Ba'da dharra. Setelah daripada susah. Sebaliknya, dulu dia senang, bila jadi susah putus asa dari rahmat Allah. Sebaliknya, dulu dia susah, bila kami bagi senang apa jadi? La yaqulanna dhahabas sayyi'atu anni. Dia kata telah hilang lenyaplah dariku segala kesusahan yang menimpaku. Innahu la farihun fakhur. Dia jadi gembira, riang gembira dengan kesenangan itu, lalu dia jadi bermegah-megah dengan manusia. Tak ingat Tuhan juga. Dalam dua-dua keadaan tak ingat Tuhan. Dulu dia senang jadi susah, lupa pada Tuhan. Dia susah jadi senang, tak ingat juga ke Tuhan. Jadi manusia ni begitu sifat dia. Okey? Ka'annahu lam yara khairan wa lam yarja ba'da dhalika faraja. Wa hakadha in asabathu ni'matun ba'da niqmah, yaqul ma yanalani ba'da hadha daimun wala su'. Bila dia dah senang, dia tak rasa pun lepas ni nak susah. Itu sifat manusia secara umum. Yang bagi tahu kat kita ni siapa? Allah. Allah kenal kau kita? Apa tak kenalnya? Muka dia je buat kita. Cuma dia bagi tahu ni sebab ada manusia tak kenal dia dirinya sendiri. Allah lagi kenal kita daripada kita sendiri. Pasal apa? Kita ni banyak lupa. Jadi Allah Ta'ala kata, ni sifat manusia. Mu ingat molek manusia. Kita kata, dah aku okey je, aku tidak lagu tu. Tak ah. Sebelum diuji, sedaplah kata macam tu. Habis dia uji Nah, kita duduk tengok, oh kaya apa, kaya sombong. Nah, kita kata lagu tu sebelum kita kaya. Acu tengok kalau Allah Ta'ala uji kita. Takut-takut jadi lagi berat daripada dia, tak tahu. Ini manusia, sifat dia macam tu. Tengok kadang-kadang orang duk balah bab politik dia. Oh, kau tu gini-gini. Oh, sebab tak duduk kat kamu lagi, acu kamu duduk situ. Bila tentu lebih baik daripada dia. Kita nak hujung komen ni serupa juga. Oh, orang tu makan rasuah lah, orang tu pecah amanah lah. Tak apalah, depanmu ada 100-200 ringgit je. Acu tak duit 1 juta depan tu. Kelabu mata. Betul tak? Duit pula cash. Tak lalu bank ke apa. Tak depan. Nak ambil apa, tak ambil pun tak apa. Dia pula mikir, aku pula ada hutang lah, banyak lah begitu, gini, settle, tepuk-tepuk. Lepas
Lepas tu dia buka bagi rasuah, dia bagi dengan projek apa, ada macam-macam. Kita tidak diuji, jangan kecek lagi. Betul tak? Sebab Allah Ta'ala kata sifat manusia begitu. Ni sifat manusia ni. Dulu dia senang, bila dia susah, dia tak ingat Tuhan. Jadi putus asa dari rahmat Allah. Bila dia susah, kemudian dia senang, dia jadi berbenggah-benggah. Habis itu apa dia? Sifat amal. Orang mukmin sifat dia sederhana. Kalau dapat nikmat, dia syukur. Ni daripada Allah. Kalau dapat susah, dia sabar. Ni juga daripada Allah. Dia mengharapkan sesuatu yang lebih besar daripada nikmat ataupun sabar itu. Iaitulah mengharapkan syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam dua-dua situasi, orang mukmin sifat dia sederhana. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala kata, illal ladzina sabaru wa amilus solihat, kecuali orang yang sabar wa amilus solihat, dan beramal saleh. Kecuali orang yang sabar dan beramal saleh. Sabar di atas kesusahan dan beramal saleh dalam kenikmatan. Okey. Ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Bagi mereka mendapat keampunan. Okey, dan pahala yang besar. Keampunan dan pahala yang besar. Sebab apa? Kenapa disebut keampunan dan pahala yang besar? Daripada mana? Ada kaitan dengan ayat sebelum ni. Apa kaitan dia? Kerana musibah menghapuskan dosa. Bila Allah uji, musibah yang datang tu menghapuskan dosa dan mendatangkan pahala. Betul Allah Ta'ala kata di sini, ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Dia ada kaitan akhir ayat ni dengan ayat-ayat sebelumnya. Illal ladzina sabaru. Kenapa tak sebut amanu? Biasa kan? Alladzina amanu wa amilus solihat. Tapi ayat illal ladzina sabaru, kecuali orang yang sabar dan beramal soleh. Sebab apa? Sebab ada kaitan dengan ayat sebelumnya. Sebelumnya Allah Ta'ala sebut tentang bagaimana dia uji manusia setelah senang bagi susah. Setelah susah bagi senang. Jadi benda ni memerlukan kesabaran. Kecuali orang yang sabar ketika susah. Wa amilus salihat, ketika senang. Ulaika lahum maghfirah, bagi mereka keampunan. Pasal sabar menghapuskan dosa. Sabar menghapuskan dosa. Wa ajrun kabir, dan juga mendatangkan pahala yang besar. Jadi orang mukmin dia tengok hak natijah akhir tu. Dalam hidup kita paling utama natijah tu. Ujian ni kita tidak diuji berat lagi. Banyak lagi orang diuji lebih daripada kita. Tapi soal natijah tu yang kita nak. Ya Allah, kurniakanlah kami pahala dari kesabaran kami, walaupun musibah kami Engkau tahu, dan Engkau dengan rahmat-Mu tidak menimpakan kami di luar daripada kemampuan kami. Tapi kita mengharapkan dengan apa yang Allah Ta'ala bagi pada kita, pahala. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Lah ni musim-musim orang diuji banyak ni. Dulu senang, dulu kerja pilot, dulu kerja gapo. Bisnes puluh-puluh ribu, mari Covid gulung tikar. Hak kerja pilot kena buang, ni. Airport pun kapal terbang tak bergerak, tutup. Adalah berjalan sikit-sikit. Banyak orang kena buang kerja. Kilang-kilang tak beroperasi. Ada hak operasi pun adalah, alhamdulillah. Maknanya ramai orang hilang pekerjaan dan sebagainya.
Saat ni saat Allah uji manusia. Jadi kita kena jadi sifat orang mukmin. Apa dia? Sabar dalam ujian. Pasal apa? Ada lagi lebih besar daripada ujian tersebut, iaitulah penghapusan dosa dan juga pahala. Yang tu Allahu Akbar, boleh jadi sampai hari akhirat dia syukur pula kepada Allah. Terima kasih ya Allah, sebab atas dunia dulu engkau uji aku, sehingga dengan ujian tersebut aku boleh sabar dan aku dapat pahala yang berganda-ganda. Dan orang sehat, orang penuh dengan nikmat, bila sampai hari akhirat cemburu dengan orang yang sakit atau orang yang banyak ditimpa musibah ni. Cemburu pasal apa? Tengok pahala dia banyak. Pahala dia banyak. Baik, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengganjari kita dengan kebaikan. Dan ketahuilah, dalam hadis yang sahih, Allah ni sayang sangat kepada orang mukmin, sehingga apa saja yang menimpa orang mukmin Allah Taala akan bagi pahala. Dari kesusahan, walaupun sekadar duri yang mencucuk jari kaki, pijak duri, aduh kita tu, kalau kita sabar, kita pun tak caci, tak maki, tak gapo, sabar. Dengan sebab kalimah tu ataupun ujian tu, Allah bagi pahala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallazi nafsi biyadihi," demi Allah yang nyawaku di tangannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yusibul mu'mina hammun wala ghammun wala nasabun wala wasabun wala huznun." Tidaklah menimpa orang mukmin kegelisahan, susah hati, penat, sakit, sedih, melainkan atau sehingga duri yang mencucuknya, melainkan Allah menghapuskan darinya dosa-dosa. Kalau duri kena sikit, hapus dosa dah. Kalau kena gauk, lagi ya. Betul tak? Kalau kena gauk, lagi berat. Kalau kena batu karang, lagi sakit. Kalau kena COVID, lagi berat. Sebab tu kita bila orang sakit, kita kata apa? La ba'sa tahurun insya-Allah. Tapi dengan satu syarat lah. Sabar dan jangan putus asa dari rahmat Allah. Kita senantiasa minta dengan Allah, ya Allah, minta doa. Apa saja yang berlaku, insya-Allah kebaikan. Okay? Sehingga duri yang mencucuknya, kata Nabi, Allah Ta'ala akan hapuskan darinya dosa-dosa. Dan dalam hadis yang sahih juga, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi la yaqdillahu lil mu'mini qada'an illa kana khairan lahu." Tidaklah Allah menentukan satu ketetapan pada orang mukmin kecuali ia merupakan kebaikan untuk mukmin tersebut. Allah ni, macam saya sebut semalam dulu, kawan saya kata, dia musim-musim COVID ni, dia diuji, ekonomi pun tak stabil, apa semua, payah, tak ada kerja. Tapi yang paling utama dia kata lah ni, saya belajar tentang akidah. Bila kita belajar tentang akidah, kita kenal Allah dan kita tahu sifat-sifat Allah tu macam mana. Dia minta pula pinjam buku Al-Asma'ul Husna dengan saya. Ustaz, ada tak buku Asma'ul Husna? Saya nak belajar tentang nama-nama Allah. Dia kata ada, Alhamdulillah, ambillah, pinjam. Dia pun pinjam. Dia kata bila kita kenal Allah ni, kita tahu ya Ustaz. Kita ni kalau kita doa, kita dapat apa yang kita minta, itu rahmat Allah. Tak dapat pun rahmat Allah. Allah bagi yang lain daripada yang kita minta pun rahmat Allah. Pasal apa? Allah ni Ar-Rahmanur Rahim. Maha pengasih, maha penyayang.
Jadi betul lah Nabi SAW kata, tidak ada yang menimpa orang mukmin satu ketetapan dari Allah melainkan kebaikan untuk mukmin tersebut. Sebab Allah sayang orang hamba dia. In asabathu sarra fasyakar kana khairan lahu. Bila datang kebaikan kepada dia, dia syukur. Jadilah benda tu baik untuk dia. Bila datang kesusahan, dia sabar. Jadilah benda tu kebaikan untuk dia. Walaysa dzalika li ahadin ghairil mu'min. Tidak ada perkara tersebut melainkan untuk orang mukmin. Dalam lafaz yang lain yang masyhur, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut ajaban li amril mu'min. Ajaibnya urusan orang mukmin. Orang mukmin ni ajaib. Semua benda datanglah apa melintang kau, membujur kau, membujur lalu melintang patah, dia panggil apa? Marilah apa pun benda tu dia akan anggap bila semua datang dari Allah benda baik. Tu kita kena baik sangka. Orang mukmin nombor satu sekali baik sangka dengan Allah. Macam kita lah. Kalau benda mari daripada ayah kita atau mak kita bagi kat kita, ada tak dia nak bagi keburukan? Ada. Tanya dia marah sebab dia sayang. Tanya dia baik, apatah lagi. Bawa makan KFC lah. Bawa makan McD lah. Lama dulu. Dulu lagi beli air Milo lah. Beli air Milo tu kira sayang dah tu. Beli baju bandar ya, tapi kita pun seronok, ayah beli baju baru. Padahal bandar je. Tapi bandar pun jangan mahal pada baru. Kira. Tapi nak sebutnya, apa saja datang daripada orang yang sayang kat kita adalah kebaikan. Dia marah pun kita kata sebab dia sayang. Dia bagi pun sebab dia sayang. Kalau ibu bapa kita kata lagu tu, apatah lagi pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sayangnya Allah kepada orang mukmin lebih daripada sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Jadi apa saja yang Allah bagi pada orang mukmin, setiap yang datang dari Allah adalah kebaikan. Sakit, baik, alhamdulillah. Dapat nikmat, alhamdulillah. Semuanya alhamdulillah. Sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Baik. Kemudian ayat yang seterusnya. فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ. Jangan-jangan engkau wahai Muhammad tidak menyampaikan sebahagian dari apa yang diwahyukan kepada kamu dan merasa sempit dada untuk menyampaikannya. Sebab apa? Ayaqulu laula unzila alaihi kanzun aw jaa ma'ahu malak. Disebabkan orang yang kafir itu berkata, mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad perbendaharaan harta benda ataupun datang bersama-samanya malaikat untuk menolongnya menyiarkan Islam. Jadi orang kafir kata kalau Muhammad itu betul utusan Tuhan, kenapa dia tak kaya? Kenapa dia tak bawa perbendaharaan, boleh bagi duit kat kita? Mungkin dia wakil Tuhan kan? Tuhan berkuasa segala sesuatu. Bagilah kesenangan. Ni orang Islam susah. Jadi utusan Tuhan lagu mana? Betul tak? Dia materialistik, material. Kita pernah sebut cerita satu rombongan. Semalam lah cerita. Rombongan, satu Bani Tamim, satu dari Yaman. Bila datang Nabi bagi tahu, aku bagi tahu berita gembira. Dia kata kamu dah bagi berita gembira dah kepada kami. Sekarang ni bagi pula hadiah. Maknanya dia nak apa? Dia nak ke benda. Mari pula daripada Yaman. Nabi kata aku nak bagi berita gembira. Dia kata bagilah, kami terima berita gembira, yakni syurga. Ada orang madiyah dia sifat dia, kalau benda baik mesti duduk benda. Tapi ada lagi yang lebih baik daripada benda tu. Nikmat hidayah,
ketenangan, macam-macam lagi nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Okey? Jadi orang yang madiyah ni, bila dia tengok Nabi tu mendakwa utusan Rasul, dia kata, kenapa tak datang dengan kanzun, berbendaharaan harta benda banyak. Mentaliti ni wujud sampai akhir zaman. Sebab itu Allah Ta'ala akan uji manusia akhir zaman. Dajjal, dia datang bawa makanan, harta. Pasal apa? Sifat manusia yang begini. Dajjal kata, Dajjal ngaku Tuhan. Mu nak harta apa aku bagi. Jadi orang percaya macam dia ni Tuhan lah. Nak roti, bagi roti. Nak harta, bagi harta. Makanan, bagi. Pasal apa? Dajjal nak suruh manusia ni ikut dia. Jadi ada manusia yang mentaliti dia, kalau nak sebut utusan Tuhan, nak kena bagi harta, gapo gitu tak apa. Au jaa ma'ahu malak, ataupun datang bersamanya malaikat. Kalau betul dia ni rasul, mana malaikat dia? Biarlah malaikat yang bagi tahu, ni rasul ni, mu ikut dia. Kalau datang malaikat lagu tu, tak jadilah ujiannya. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala kata kepada Nabi apa? Janganlah kamu tinggalkan wahyu ni, janganlah kamu rasa sempit dada disebabkan orang kata kamu begini dan begitu. Innama anta nadhir, kerana sesungguhnya engkau hanya pemberi peringatan. Wallahu ala kulli syai'in wakil, dan segala sesuatu setelah itu Allah lah yang akan menguruskannya. Kamu hanya sampaikan Muhammad, orang panggil apa? Hak lain-lain serah pada Allah. Kita panggil apa? We do our best, let Allah do the rest, gitu. Tak ingat bahasa pepatah dia. Maknanya apa? Kita buat kerja kita, hak selain itu serah pada Allah. Jadi Nabi pun sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala kata gitu. Innama anta nadhir, jangan susah hati. Engkau ni hanya pemberi peringatan. Wallahu ala kulli syai'in wakil. Lain-lain Allah uruskan. Kerana Allah Maha menguruskan, Maha mentadbir tiap-tiap sesuatu. Maka berserah dirilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah habis ayat pada hari ini. Kita akan sambung pada besok hari, insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.